Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya, taufik dan inayahnya, dapat pada malam ini kita bertemu bagi meneruskan lagi kuliah pengajian majlis ilmu. Semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah pada malam ini kita nak menyambung kitab Al-Jannatu wan Nar, syurga dan neraka, dalam tajuk syurga dan neraka ciptaan Allah. Pada kuliah lepas kita telah pun menyentuh berkenaan dengan nas daripada Al-Quranul Karim yang menyentuh bercakap berkenaan dengan syurga dan neraka. Dan pada malam ini kita nak melihat pula nas daripada hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan syurga dan neraka. Baik. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim yang menuturkan berdasarkan cerita daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kisah Isra, pada akhir hadis disebutkan, kemudian saya berangkat bersama Jibril dan sampai pada suatu tempat yang disebut Sidratul Muntaha. Tempat itu diliputi berbagai warna yang saya tidak ketahui. Lalu saya masuk ke dalam syurga. Ternyata di situ terdapat tempat yang tinggi yang diperbuat daripada mutiara dan debunya diperbuat daripada kristal. Dan peristiwa yang masyhur ketika Nabi diperjalankan Isra dan Mi'raj,
sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara lain baginda diperlihatkan sebahagian tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu syurga dan neraka. Allah Ta'ala menyatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada waktu malam dari Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk kami memperlihatkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Jadi maknanya antara lain Nabi diperlihatkan surga dan neraka, dan Nabi masuklah ke surga. Dan bila Nabi masuk ke surga, Nabi mendapati sebelum itu Nabi lihat tentang Sidratul Muntaha yang diliputi berbagai warna yang tidak diketahui. Maknanya warna yang meliputi Sidratul Muntaha itu tak sama dengan warna-warna yang wujud di dunia, di muka bumi ini. Warna-warna dia tak ada di muka bumi ini. Jadi nampak warna yang meliputi Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi masuk ke surga, dan dalam surga itu diperbuat daripada mutiara. Mutiara itu cantik. Dia bukan macam mutiara dunia pun dah cantik lah. Apatah lagi mutiara akhirat, lebih cantik. Itu surga indah, tuan-tuan. Tiada yang bodoh buruk di surga. Semuanya cantik, indah, sedap mata memandang. Itu dia. Kemudian debunya pula dibuat daripada kristal. Debu surga itu kristal. Cantik tak cantik, tuan? Masya Allah, tabarakallah. Jadi sebab itu kita ni nak sangat masuk surga lah. Cita-cita tertinggi, tuan, antara cita-cita tertinggi dan terbesar bagi seorang mukmin yang dicipta oleh Allah di muka bumi ini ialah untuk mencari keredaan Allah bagi melayakkan masuk kita ke syurga. Itulah cita-cita terbesar. Tiada yang lebih besar dari itu. Kan? Tak ada orang jawab cita-cita nak masuk syurga, tak ada. Ada orang cita-cita nak jadi doktor, engineer, lawyer, arkitek dan seumpamanya. Kan? Itu cita-cita dunia yang lebih diberikan fokus. Dia tak nampak cita-cita yang lebih besar daripada itu ialah untuk masuk syurga di akhirat. Ini visi, tuan-tuan. Visi hidup kita ialah untuk mencari redha Allah bagi melayakkan kita masuk ke dalam syurga Allah di hari akhirat. Dan untuk mencapai visi ini punya misi. Apa misi dia? Beriman, berilmu, beramal, bertakwa, berjihad, bersabar, bersyukur dan sebagainya lagi lah. Jangan-jangan untuk kita mendapatkan syurga Allah di hari akhirat. Dan ini pula jalan dua ni yang kita sedang berada di juga, tuan. Jalan ke syurga. Dan Allah Nabi kata, "Masalaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Sesiapa yang melalui satu jalan menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Jalan syurga itu, kita sedang berada, yang orang semua duduk kat luar ramai pada duduk dalam masjid, dan ada ramai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13
boleh kira, boleh bilang kan. Adalah muslimat lebih kurang pun 15 orang kan. Nampak tak ada nak masuk majlis ilmu ni. Ni taman syurga tu tuan, Raudhatun min riyadil jannah fil dzikr kan. Maknanya majlis ilmu ni tuan, dia taman di taman syurga. Di taman syurga ni ada 3 di dunia ni kan. Satu di akhirat. Dan yang pertama, Raudah tu antara rumah baginda dengan mimbar itu Raudah tu yang orang berebut masuk. Yang kedua, macam tu Raudah tu tapi orang tak berebut masuk. Kan? Padahal kita masuk Raudah tu setakat kita punya amalan individu tu. Tapi Raudah di sini tuan-tuan untuk apa? Menambahkan ilmu pengetahuan untuk kita melakukan amal yang lebih baik. Raudah. Kemudian di alam kubur sama ada Raudhatun min riyadil jannah atau hufratun min hufarin nar. Sama ada kubur itu taman di taman syurga ataupun lubuk daripada lubuk api neraka. 3. Dan taman syurga yang hakikatnya, yang realnya, yang terbaiknya, yang lebih indahnya ialah syurga itu sendiri. Tak ada tolok banding kan. Ini ada jalan ke syurga tu. Bukan setakat jalan ke syurga, Allah permudahkan. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Nabi sebut itu kan, pada jalan Allah mudahkan kita. Esok tuan, di sana esok pada mahsyar esok tuan, berbagai-bagai kesulitan dan kepayahan. Hisabnya kan, dengan orang ramai nak tunggu giliran. Allahu Akbar. Dan kaunter satu ya tuan, kaunter satu. Pada terlebih Allah Ta'ala yang membicarakan sekalian hamba-hamba dia. Tak ada yang lain, Allah. Tak tunggu berapa lama dengan jumlah manusia bilion, trilion ke apa, daripada awal dunia diciptakan hinggalah akhir kiamat tuan-tuan. Berapa ramai manusia. Itu tak masuk jin lagi. Jin pun akan dihisap. Jin lagi ramai. Kaunter satu. Kita pergi bank kan, ambil nombor giliran, tengok lagi 20 lagi giliran. Itu pun kita rasa lama. Duduk tu kan, boring lama. Kadang-kadang nanti dululah, balik dululah kan. Itu dalam ekon bank. Kaunter ada 5-6 buah kaunter, bukan satu kaunter. Tuan-tuan, tu pun kita rasa lama, lambat. Nampak? Itu dunia. Ini akhirat tuan-tuan, pada mahsyar. Itu sebab kita nak apa? Allah permudahkan hisab bagi kita. Hisab yang mudah. Kalau boleh tanpa hisab, masuk syurga tu kan. Maknanya awal kita masuk. Sebab apa? Allah kira tak hisab kita. Ini antara syafaat yang Nabi boleh bagi dekat kita umat ini tuan. Syafaat ni pelbagai. Syafaatul Usma ni kan. Satu, dapat masukkan orang yang masuk neraka untuk masuk ke syurga. Maknanya dia di ahli neraka, tapi dengan syafaat Nabi selamat jadi untuk masuk ke syurga. Syafaat Nabi kan. Kemudian syafaat Nabi juga tuan-tuan, dipermudahkan hisab. Syafaat Nabi ada kalanya tanpa hisab. Syafaat Nabi tuan, tu kita nak syafaat Nabi sangat berharga di hari akhirat. Siapa tak dapat syafaat Nabi tuan, memang rugi. Antara untuk kita dapat syafaat Nabi ni tuan,
baca doa lepas azan. Jangan lupa. Kan? Sesiapa yang membaca doa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wa fadilah wa ba'ath maqama mahmudan alladhi wa'adah halal lahu syafa'ati. Siapa-siapa yang menyebut lepas azan dan qala hina azan tu, lepas azan ni doa tadi, maka halallah baginya syafaat. Kan susah dapat syafaat. Yalah, kalau kita nak baca doa azan itu dah tentu kita datang masjid. Ya tak? Ada orang tak datang masjid dia boleh doa azan? Tak ada. Dia dengar azan kat mana? Dia mesti datang ke masjid untuk mendoakan Rasulullah. Doa tu untuk mengangkat kedudukan Rasulullah yang lebih tinggi dan terpuji, wasilah, fadilah. Nah, baca doa ni tuan-tuan, halal lahu syafa'ati. Baca, bukan susah. Nah, tapi maknanya kita main masjid lah. Kena main awal kan? Satu mari awal, oh kita dengar azan, ni mari pun nampak kan, masbuk ke apa tu, tak boleh doa, nanti rugi lah tuan-tuan kan? Rugi kita tak doa dengan doa yang untuk Nabi bagi syafaat kepada kita. Tapi orang ni buat apa kata, buat kira ringan, buat tak kisah. Betul tak? Pasal apa? Pasal dia tak beriman itu. Kalau kita beriman dengan perkara lain, soal pahala dosa syurga neraka ni tuan, dan tentu kita akan rebut bulun habis-habisan. Pasal apa kita beriman? Tak nampak benda pahala syurga, pahala dosa syurga neraka ni tak nampak. Yang Nabi sebut tentang kelebihan-kelebihan sekian-sekian tu, dia buat tak henti. Kan, buat dono, esok menyesal. Besok menyesal. Menyesal ni tuan-tuan, manusia akan menyesal 2 kali. Sekali pada masa dia nak mati, dia minta supaya ditangguhkan ajal ni. Dalam surah Al-Munafiqun Allah menyebut, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Dan belanjakanlah, infakkanlah apa yang kami rezekikan kepada kamu. Tuhan Allah yang bagi rezeki ini, Tuhan. Allah juga yang suruh kita infak, belanjakan, sedekah, jangan kedekut. Allah ganti balik, Tuhan. Allah lagi bagi lebih lagi. Kan ayat yang lain kata, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa-apa yang kamu sumbangkan, Allah ganti. Allah jamin ganti. Dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Tapi kita tak yakin. Itu kedekut begitu. Kan? Tak nak infak, belanja. Kemudian Allah kata, belanjakan, infakkanlah daripada apa yang kita rezekikan kepada kamu sebelum datang kepada kamu kematian. Lalu dia berkata, wahai Tuhanku, kenapa tidak engkau tangguhkan ajal untuk sementara waktu? Ya sikit lagi bagi aku sikit lagi waktu, sekejap lagi, bagi sikit tempoh lagi lah. Jangan ambil nyawa aku lagi. Untuk apa? Untuk aku bersedekah, berzakat, dan aku jadi orang yang saleh. Lalu kata Allah, dan apabila datangnya ajal, tidak akan diakhirkan, tangguhkan, walaupun sekejap tak. Dan Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Menyesal, masa itulah menyesal. Ya, itu penyesalan yang pertama. Besok dibangkitkan pula di akhir esok, penyesalan yang
lebih lagi daripada penyesalan yang pertama itu bila melihat sendiri bagaimana dia akan menjadi penghuni neraka, lalu minta kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Surah As-Sajdah. Wahai Tuhan kami, kami dah melihat, kami dah mendengar, kembalikan kami untuk kami melakukan amalan soleh. Sesungguhnya kami telah yakin. Masa itu baru dia nak beriman. Bila dia nampak, itu sebab tuan-tuan, keimanan perkara ghaib ni salah satu daripada tuntutan. Dan bukan mudah orang nak beriman dengan perkara ghaib, perkara yang tak nampak, yang dinyatakan oleh Allah dan Rasul. Kan, masa dia tak nampak, bila dia nampak, baru dia nak beriman. Minta pada Allah balik ke dunia. Dunia pun dah hancur pun dah, musnah dah tuan. Tak ada lagi dah peluang masa tu. Masuk neraka. Tak ada peluang dah. Itu sebab Nabi surah hadis, ikhtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla harami, wasihhataka qabla saqami, wa ghinaka qabla fakri, wa faragaka qabla syughli, wa hayataka qabla mauti. Rebutlah 5 peluang sebelum datang 5 yang lain, iaitu masa muda kamu sebelum tua. Masa muda ni sihat, kuat, nak beribadah pun memang kuat punya, tapi tak juga, tak kuat. Lama enjoy pun ada. Tengok sini, ada orang muda sini, lebih kurang lah muda seorang. Yang lain semua tak muda sangat lah. Jiwa muda adalah jiwa muda lah. Sungguh tuan, yang lain semua 50 ke atas. Depan saya ni tu 50 ke atas semua ni, dah 60 lah. Kan, mana orang muda? Mana anak muda? Mana anak muda? Tak ada. Bila mana pun masjid surau tuan, anak muda tak ada. Tu yang mereka nak cari menantu susah. Tuan nak cari menantu tuan, pergi sembahyang subuh. Tengok ada tak anak muda pergi sembahyang subuh di masjid? Tak ada. Subuh lagi dah tak ada. Tak nampak anak muda tu tuan. Yang ada semuanya kan, anak-anak yang tak muda. Bapa-bapa remaja, dia tak ada pilihan, ambil bapa remaja juga. Begitu. Tak ada, tak sembahyang. Nak jadi menantu apa? Hantu je lah. Tuan. Ya. Dia tak cari mana tuan. Nak cari mana pemuda yang soleh, yang beriman sesungguh-sungguh, yang seperti mana pemuda Ashabul Kahfi. Allah sebut mereka, innahum amanu bi rabbihim, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka, dan kami tambahkan hidayah kepada mereka. Pemuda itu ada di zaman-zaman Nabi itu, pemuda ramai, beriman ramai. Ali, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Usamah bin Zaid, itu semua anak-anak muda tuan. Abu Hurairah, Anas bin Malik, anak-anak muda mereka itu. Tapi bukan main dia mempunyai kekuatan ilmu dan amalan. Bukan main tuan. Usamah bin Zaid, Nabi lantik sebagai pemuda, sebagai panglima perang pada usia 18 tahun untuk mengetuai peperangan Yarmuk, yang mana di bawahnya Abu Bakar, Omar, Osman, bawah diketuai oleh anak muda Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid 18 tahun dah jadi panglima perang. Kita 18 tahun apa buat? Bukan jadi panglima, duduk kaki 5. Tak boleh buat apa. Itu yang kita lihat hari ini. Kita sebut
Masa muda kamu sebelum tua. Masa sihat kamu sebelum sakit. Sihat ni nikmat paling besar lah, tuan. Sihat itu, tuan, lebih berharga daripada harta benda, wang ringgit. Kan? Nilai kesihatan dengan nilai harta benda tak boleh untuk kita bandingkan. Harta benda, tuan, kalau tak sihat, tuan, boleh buat apa? Wang ringgit pun tak boleh. Duit banyak pun, tuan, sakit, tak upaya. Tapi kalau tak ada duit pun tapi sihat, boleh beribadah. Boleh beribadah, boleh datang masjid. Tak apa, tak ada duit pun. Tapi duit banyak apa? Sakit. Nak kena belanja untuk kesihatan dia, dengan dia punya, dia nak ubat-ubat dan sebagainya. Itu kena. Masa sihat, jangan maknanya jangan membazir tenaga lah, ataupun kena ambil peluang lah sebelum sakit. Kemudian masa kaya sebelum miskin, infak masa kaya. Kemudian masa lapang sebelum sibuk. Kan? Kadang-kadang kita ni sibuk, kadang-kadang kita pun kadang-kadang tak tahu juga. Kadang-kadang bukan kita cari kesibukan, tapi kesibukan itu datang pada kita. Pada masa lapang ni, oh sonok. Kan? Kita lapang ni kan, masa ada kan. Tapi bila mari sibuk tu, Allah, sibuk, tuan. Kan? Kita yang tak ada wakil rakyat pun sibuk. Kan? Jadi wakil rakyat ni sibuk, tuan. Wakil rakyat tak boleh tidur lambat, bangun awal. Wakil rakyat, pasal tak kena tengok rakyat. Kan senang tuan, dia pemimpin. Kalau tak boleh, kalau nak jadilah okeylah, tapi kena berkorban masa, tenaga, harta, yang itu yang susah. Tapi mereka untuk apa jadi wakil rakyat? Untuk mengaut keuntungan dunia. Kan? Mereka kau mereka punya. Itu yang tadi, itu yang daripada pulun tu berebut tu pasal itu, bukan pasal nak tolong rakyat. Keadaannya, hakikatnya. Kemudian masa hidup kamu sebelum masa mati. Masa hidup lah. Bila dah mati sudah apa? Habislah. Amalan kita dah tercabut lah, terhenti lah, stop lah. Kecuali sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan dengannya, dan amal yang saleh yang mendoakan si mati. Kalau ada itu. Kalau ada, kalau tak ada, habis, terputus. Amalan dah terputus, tak ada lagi lah. Baik. Jadi kita kepada hadis-hadis Nabi ini. Kemudian dalam kisah yang sama dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim, berdasarkan informasi daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sesungguhnya sudah salah seorang daripada kalian bila meninggal dunia, maka disedarkan kepadanya pada waktu pagi dan petang. Apabila ia ahli syurga, maka ia termasuk ahli syurga. Dan apabila ia ahli neraka, maka ia termasuk ahli neraka. Dan dikatakan ini adalah tempat bagimu sampai nanti Allah membangunkan pada hari kiamat. Maknanya bila kita mati esok, tuan, kita pun akan dilihat dah, akan nampak dah tempat kita nanti, syurga ke neraka. Ialah amalan kita lah, sebab di alam barzakh tu pun dah ada dia punya, orang kata apa, dia punya azab dan nikmat tu. Yang mana tidak beriman, yang sikit amalan akan diazab, akan dibalut oleh malaikat. Kan? Ada azab kubur tu, tuan. Maknanya kalau orang kena azab kubur dah, tentulah sana pun kena juga. Tapi kalau dikubur dia dipenuhi dengan nikmat, taman syurga, insya-Allah akhirat cerah masa depan dia. Kan? Sebab yang menolong kita di alam barzakh itu amalan kita. Yang Nabi sallallahu hadis, yatba'u mayyit salat maluhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu
fayarji'ul itsnan wa yabqa wahid, fayarji' ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Akan mengikuti mayat jenazah 3 perkara: keluarganya, hartanya, dan amalannya. Akan pulang 2 dan akan tinggal dengan dia 1. Yang pulang 2 itu ialah keluarga dan harta dia. Pulang, tak ada siapa nak tunggu dah, kan? Tak ada siapa nak tunggu lagi dah. Hidup tak ada. Sayang macam mana pun tak ada. Betul tak? Siapa berani tunggu? Siapa nak tunggu? Nak tunggu ke kubur tu. Malam-malam lari hantu. Macam lari bah. Tak ada dia nak tunggu dia, tak ada. Semua balik lah. Kemudian harta berbalik, tinggal bersama dia apa? Amalan dia lah yang setia menemani dia. Itu sebab tuan, cintailah amal soleh. Kenapa kita cinta amal soleh? Sebab amal soleh itulah peneman kita, yang setia bersama kita esok, yang akan membela kita di alam barzakh dan alam akhirat. Adapun harta kita dah difaraid dah, pakat faraid dah tuan, nak bagi-bagi dah ni, kan? Keluarga kita pun berapa lama sangat dia ingat pada kita, berapa lama. Melainkan anak yang soleh, isteri yang salihah, suami yang soleh, ingat dengan apa? Doa. Ingat pada masa doa. So doa ni boleh menolong si mati. Apatagi doa anak yang saleh yang mengirim pahala setiap kali dia berdoa untuk si mati, ibu ataupun ayahnya. Itulah kalau ada anak yang saleh. Kalau tak ada, tak ada lah kita. Nak harap apa? Tak payah kita harap orang lain. Itu bonus ya tuan. Amalan kita lah yang akan menolong kita. Itu cintailah amal soleh itu. Tak apalah penat, lelah, berjaga malam, lapar, dahaga, puasa, tapi semua itu ada ganjaran dan boleh menolong kita dan berbaloi tuan. Tak apa, kan? Sebab dunia ni bukan tempat rehat. Tempat rehat kita suka. Dunia tempat kita beramal. Kita kena letih, kena usaha gigih, kena mujahadah. Tuan, itu bukan tempat rehat, bukan tempat sonok, bukan tempat apa dia? Enjoy, bukan enjoy. Dalam sekali-sekali bolehlah kita nak sonok, tapi sonok pun ada had batasnya. Jangan sampai melanggar syarak. Boleh tak? Bukan tak boleh, tapi ada had batasnya. Betul tak? Kan? Itu sekali-sekali lah. Tapi sebetulnya amalan kita tu, kita kena cintailah amal soleh. Cintailah. Itulah yang menemani kita esok. Tak ada lain. Baik. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain, Sahih Muslim yang mengambil sumber daripada Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa pada saat terjadi gerhana matahari, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, aku telah melihat di tempatku ini semua yang telah dijanjikan, sehingga aku melihat diriku sendiri memetik buah di syurga. Ketika kalian lihat saya bangun ke depan, dan aku pun melihat api neraka saling menerpa satu sama lain ketika kalian menyaksikan aku berduduk. Nabi sebut pada satu ketika berlakunya gerhana matahari, Nabi berdiri di tempat dia, dan pada waktu itu Allah perlihatkan Nabi, dan Nabi masuk surga. Nabi tengok dia masuk surga. Nabi duduk di atas muka bumi lah, duduk pijak lah, kan diri tu. Allah gambarkan bagi Nabi untuk melihat diri Nabi masuk surga, memetik buah di surga. Itu yang bila mana Nabi nak masuk surga, mana bila dia nak petik tu, dia buat itu, dia marah ke depan. Dia sahabat tengok, apa siapa? Apa saya Nabi buat macam ni? Apa dia tangkap apa?
tangkap jin ke apa? Kadang-kadang setengah tu ada dia ubat-ubat tangkap jin, ngarut dia tuan. Dia tu percaya lah tuan. Tangkap. Seekor jin RM10. Dia tak katalah satu ekor, dua ekor. Dia kata rumah ni ada 50 ekor jin. Dia tadi seekor RM10. Mesti banyak ni. Tangkap. Mana boleh mengarut bohong untuk bomoh yang tuan. Kita pun percaya kadang-kadang. Kita pun kena pukau lah ni. Untuk bomoh ni tuan, dia boleh pukau kita, percaya dekat dia. Apa yang dia kata pun kita pun kita berserah leher kita dekat dia. Salah tuan, jangan duk pergi jumpa tangkap begitu. Benda kadang-kadang boleh botol lah, apa benda lah. Mana maunya. Kita bukan nampak dia, bukan dia makhluk halus ngarut. Jadi maknanya Nabi buat gini. Tu Nabi kata, aku sedang memetik buah di syurga. Tu yang Nabi buat itu. Mari depan. Tapi bila mana Nabi lihat neraka pula, Nabi diperlihatkan kepada neraka, yang mana api neraka terpa-menerpa satu sama lain. Tuan, api neraka saling terpa-menerpa. Sambil saya menyambar, sambar menyambar tuan. Bukan main punya. Api itu memang besar punya api itu tuan. Tengok. Maka Nabi pun bodoh ke belakang. Yang tengok api, Nabi tak taruh ke depan. Neraka nak masuk neraka apa? Nabi bodoh ke belakang. Itu sebab Nabi bodoh. Sebab Nabi lihat api neraka itu saling terpa-menerpa antara satu sama lain. Sambar menyambar tuan. Takut. Itu sebab Nabi diperlihatkan kepadanya syurga neraka beberapa kali. Dan Nabi telah masuk syurga neraka dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Sudah. Jadi ini antara kelebihan Nabi lah. Kita tak nampak lagi lah setakat ni. Nampak esok, bila kita dibangkitkan esok, kita nampak lah. Sekarang kita tak nampak. Kita beriman je. Kita beriman. Itu sebab Nabi kata, bila Nabi balik daripada peristiwa Isra Mi'raj, Nabi kata, kalau kamu melihat apa yang aku lihat, kamu mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kamu akan sedikit ketawa, banyak menangis. Sahabat menyatakan, apa yang kamu saksikan dalam surah? Aku menyaksikan syurga dan neraka. Nabi tengok. Kalau kita pun memang macam tu. Kalau kita dapat tengok tuan-tuan, dia akan menjadikan kita ni takut neraka. Dan kita nak masuk syurga, maka kita akan dorongan untuk kita melakukan amal soleh itu akan ada. Kita tak nampak. Nabi kata, Wallahualam, kita akan sambung lagi. Tajuk ini ada sikit lagi, iaitu syurga neraka makhluk ciptaan Allah. Pada kuliah kita akan datang. Semoga ada kebaikan dan manfaat kepada kita semua. Wallahualam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.